Indra Mahkota yang berhormat. Ya, Indra Mahkota. Sedikit terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Saya nak tanya sama ada rekod di tangan Yang Berhormat untuk program pelebaran jalan dan juga jalan-jalan di luar bandar. Saya rujuk kepada peruntukan yang diluluskan agak besar, 4.6 bilion ringgit secara keseluruhan seluruh negara, dan untuk tahun ini saja 1.8 bilion. Beberapa bulan yang lalu ada kenyataan akhbar mengatakan, Yang Berhormat Menteri mengatakan pelaksanaan program ini di bawah khas jalan-jalan luar bandar dan pelebaran jalan agak perlahan, dan baru kejap Timbalan Menteri juga menyatakan ada tanda-tanda itu sebut kerana masalah pengambilan tanah, pengizinan laluan dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, berapakah peruntukan sebenar yang telah dibelanjakan daripada keseluruhan 4.6 bilion untuk 5 tahun, dan tahun ini saja 1.8. Saya nak tahu kalau ada angka. Kalau tidak pun saya mohon jawapan secara bertulis, kerana ini penting, kerana ada persoalan yang agak besar tentang peratus pelaksanaan untuk kemudahan-kemudahan di luar bandar, terutamanya jalan atau pelebaran jalan seperti yang dimaksudkan oleh Pendatan juga. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Saya minta maaf tidak ada butiran angka berkenaan dengan setakat mana projek ini telah dilaksanakan, dan insya-Allah saya akan semak dan akan memaklumkan kepada Yang Berhormat secara bertulis lah, dan lepas itu boleh kita berbincang di mana yang kita boleh sama-sama membantu untuk kawasan Yang Berhormat. Yang seterusnya saya pergi kepada lampu jalan kampung. Yang Berhormat Seri Gading juga memohon agar lampu jalan diperluaskan lagi di kampung-kampung. Kementerian mengambil maklum akan keperluan lampu jalan kampung di kawasan kampung di luar bandar. Kementerian telah siap merangka dasar baru pemasangan LGK lampu jalan kampung di kampung-kampung seluruh negara, dan sekiranya disetujui oleh kerajaan, maka pemasangan lampu jalan kampung baru ini akan dimulakan pada Jun 2012. Yang Berhormat Baling. Tak ada ya? Okey, saya pergi kepada yang lain. Ya? Ada? Oh, minta maaf. Saya minta maaf Yang Berhormat sahabat. Yang Berhormat Baling bertanyakan adakah benar peruntukan lampu jalan kampung di daerah Baling telah ditarik balik. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan tidak pernah menarik balik peruntukan lampu jalan kampung yang telah diluluskan. Nah, kalau lulus. Boleh nanti saya selesai dulu. Nak betulkan. Saya bukan kata ditarik balik yang lampu jalan kampung. Itu yang tarik balik itu peruntukan untuk mendalam sungai. Saya itu mungkin saya minta maaf kalau mungkin not tersilap tu. Silap. Cuma kalau berkaitan dengan lampu jalan kampung, semua LGK yang diluluskan telah siap dipasang di seluruh negara. Khusus untuk kawasan Parlimen Baling, kerajaan telah siap memasang 2,426 unit LGK sejak tahun 2003 sehingga kini. Semua LGK ini ditanggung kos operasi dan senggaranya oleh kerajaan secara berterusan. Saya minta Yang Berhormat, sebab saya dalam catatan saya ini adalah berkenaan dengan bekalan jalan bekalan jalan kampung. So ni lampu jalan kampung, dan berbeza dengan apa pandangan Yang Berhormat tadi, dan saya akan semak balik dan akan memukakan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Kemajuan tanah dan wilayah. Boleh mencelah? Boleh. Okey. Itu Yang Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Saya terima kasih untuk mengambil kesempatan untuk mengucap terima kasih kepada kementerian yang telah pun menyiapkan beberapa buah atau beberapa batang jalan kampung setakat ini. Cuma saya ingin kepastian kepada pihak kementerian. Mungkin kementerian mempunyai rekod yang tertentu, terutama sekali dengan lampu-lampu jalan kampung ini, kerana ramai sangat yang membuat aduan kepada saya mengatakan bekalan lampu jalan kampung ini sejauh mana tinjauan telah dilakukan oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa keperluan yang diperlukan oleh
masyarakat di kampung-kampung, terutama sekali di kawasan Baling, seperti mana yang ramai maklum, satu kawasan yang penduduknya boleh dikatakan bersempadan dengan Thailand, dan keadaan yang lampu-lampu jalan yang gelap ini mengambil seolah-olah memberi kesempatan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai jenayah sebagainya. Dan saya ingin juga mengesyorkan kepada pihak kementerian yang mungkin telah ada pun sebelum ini pengesyoran ini, iaitu memastikan setiap masjid dan surau-surau di kampung-kampung ini, saya rasa tak perlulah untuk pihak jawatankuasa surau masjid itu memohon rasmi secara bersurat, tapi mungkin sekadar dapat dimaklumkan, maka setiap masjid surau, lampu-lampu jalan di kawasan-kawasan masjid surau dapat dibekalkan oleh pihak kementerian. Yang tadi itu yang sungai ni Menteri, bukan saya kata jalan kampung. Yang tarik balik itu peruntukan membesar atau mendalamkan sungai yang menyebabkan banjir, iaitu Sungai Ketil dan Sungai Kupang. Yang berhormat, saya minta laluan juga isu yang berkaitan. Terima kasih Yang berhormat. Saya juga ingin menarik perhatian, iaitu berkaitan dengan isu masalah lampu jalan kampung yang masih lagi, kita lihat banyak kampung-kampung yang masih lagi dalam kegelapan. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, apakah pemantauan dibuat terutama di kampung-kampung yang jalannya masih gelap, terutama yang melibatkan simpang 3 atau simpang 4 yang tidak ada traffic light ini di kampung-kampung terpencil. Banyak kes-kes kemalangan berlaku kerana kawasan gelap. Apalagi di kampung ni banyak binatang-binatang liar, binatang ternakan yang berkeliaran, yang banyak mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya kerana suasana yang gelap. Dan saya minta supaya perkara ini beri perhatian oleh pihak kementerian. Juga saya ingin penjelasan juga, iaitu berkaitan dengan pencerahan di sekitar kawasan sempadan, termasuk juga kawasan perkuburan yang banyak menjadi satu keperluan warga kampung apabila berlakunya kematian, terutama yang melibatkan waktu malam. Suasana juga menyebabkan masalah dalam urusan jenazah, penguburan jenazah. Jadi saya minta supaya pihak kementerian dalam perancangan yang akan datang memberi perhatian, terutama di kampung-kampung yang melibatkan kawasan sempadan seperti kawasan saya di Rantau Panjang yang banyak berlaku masalah jenayah, dan juga sekitar jalan-jalan yang terpencil dan termasuk kawasan perkuburan, supaya masalah yang berlaku di kalangan penduduk kampung dapat diselesaikan. Minta penjelasan. Terima kasihlah kepada kedua-dua yang berhormat, kepada Baling dan juga kepada Rantau Panjang di atas keperhatianan dia berkenaan dengan jalan lampu jalan kampung. Sebenarnya sebagaimana yang telah saya maklumkan tadi, sebenarnya pihak kementerian baru saja selesai tentang penggubalan dasar-dasar baru, sebagaimana cadangkan daripada Yang Berhormat kedua tadilah, soal lampu-lampu di masjid, surau, di persimpangan jalan, di perbatasan dan juga di persimpangan, di tempat-tempat yang diperlukan. Jadi memang kita telah siap, dan insya-Allah ini akan kita mula laksanakan pemasangan lampu jalan kampung ini akan dimulakan insya-Allah pada bulan Jun 2012 yang akan datang ini. Jadi kalau ada keperluan di kawasan Yang Berhormat, boleh maklumkan secara terus kepada saya, dan insya-Allah kita akan lihat dan pastikan hasrat daripada Yang Berhormat itu dapat kita sama-sama kita tunaikan. Ya. Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri, ada lagi? Datuk Speaker, saya Datuk ingin Melaka tanya ada ke luar bandar ni? bukan saya ada bangkit tentang kampung tersusun Bukit Lalang. Adakah ini dalam kementerian Yang Berhormat? Bukan. Kampung tersusun bukan. Okey, baik, terima kasih. Sabar, terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih. Pertama saya nak tanya berkenaan dengan tempoh kecacatan tadi. Yang Berhormat menyebut bahawa kontraktor yang membina bangunan tersebut telah dipanggil dan diberi peringatan untuk membaiki kerana dalam tempoh kecacatan. Perkara yang saya nak tahu di sini, berlakunya kejadian itu adalah diakibatkan oleh runtuhnya bukit di sebelah akibat pengurusan cerun, di mana perkara itu sepatutnya tidak terkandung dalam tempoh kecacatan, kerana itu dianggap sebagai
malapetaka alam. Saya dipahamkan ada satu laporan akhbar yang menyebut bahawa kontraktor itu tidak akan dipersalahkan kerana kejadian itu dianggap sebagai kejadian bencana alam, runtuhnya bukit dan sebagainya. Tapi soalan yang saya nak tahu, penjelasan saya nak tahu, semakan di dalam perjanjian semasa kontrak itu diberi kepada kontraktor yang berkenaan menunjukkan bahawa proses minima untuk mengelakkan berlakunya keruntuhan ataupun masalah kecerunan ini telah pun dimasukkan dalam perjanjian tersebut, kerana memang tempat lokasi pembinaan premis itu memang di kawasan bukit dan kedudukan dia, altitude pun memang pada mata kasar memang kedudukannya tinggi di kawasan bukit. Sebab itu dimasukkan. Tetapi yang Berhormat menyebut tadi, kontraktor itu dipanggil, diberi arahan dan sekarang dalam proses tindakan undang-undang dan sebagainya. Berikutan daripada itu, ada satu pertanyaan daripada masyarakat. Berapa lama dan adakah nasib premis atau bangunan tadi itu akan diruntuhkan ataupun mempunyai porsi-porsi tertentu dengan izin untuk dibangunkan semula. Ini yang menjadi persoalan kerana kedudukan terbengkalainya kedudukan premis ini dah melebihi 1 tahun. Jadi menimbulkan banyak persoalan dari segi nasib ataupun keputusan tentang premis tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Anindra Mahkota. Sebenarnya dari segi kampus MRSM tersebut, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pandangan rakyat biasa dengan pandangan daripada pihak pakar dalam bidang kecuruan ini berbeza. Rakyat memandang inilah kelewatan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya daripada agreement yang telah yang telah kita sama-sama tanda tangani di antara MARA dengan pihak kontraktor, tak ada timbul soal yang apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Cuma hasil kajian yang dibuat oleh IKRAM Sdn Bhd sebagai agensi kerajaan menyatakan kepada kita dalam laporan mereka, kawasan tersebut sebenarnya bukannya disebab tanah runtuh yang berlaku di kawasan tersebut bukan disebabkan oleh national disaster. Tak ada. Dia adalah disebabkan ada beberapa technical term yang saya lupalah. Yang maksud tadi ada segi soal bangunan yang dibuat di sekeliling dan sebagainya. Bukan kerana national disaster. Sebab itu kita pastikan supaya kontraktor asal itu memperbaiki apa-apa saja kerosakan yang ada. Jadi ini pihak kontraktor tak setuju dan kita tak ada pilihan, terpaksa serahkan pula kepada pihak JKR lah untuk melaksanakan. Ini memang ada peruntukan dalam apa ni, dalam arah perbendaharaan, mana-mana jumlah yang lebih daripada 5 juta terpaksa pergi ke JKR. Dan dalam tangan JKR lah perkara ini sedang dibuat. Oleh kerana keengganan daripada pihak kontraktor utama tadi, Tut Nia. Bagi pihak kita, kementerian tak nak melihat kelewatan ini berlaku. Tapi dalam keadaan yang sedemikian, kita tak ada pilihan. Terpaksa tunggulah pandangan dan juga tindakan-tindakan yang seharusnya diambil oleh pihak JKR dengan mengambil kira masa depan pelajar-pelajar tersebut. Laluan sikit. Jadi, sikit.